Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tuan-tuan dan puan duyuf rahman rahimakumullah. Esok 23 bulan insya-Allah tuan-tuan dan puan akan mula meninggalkan kota Makkah Al-Mukarramah. Dan sudah pastinya sebagai adab kita nak meninggalkan kota Mekah tu, kita wajib melaksanakan tawaf wada. Jadi pada sesi tu, pada video saya kali itu, saya akan terangkan pada tuan-tuan dan puan bagaimana tuan-tuan dan puan nak melakukan tawaf wada sebelum kita nak meninggalkan kota Mekah pada esok hari. Okay? Hukum asal tawaf wada tu nya wajib dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali. Dalam mazhab kita Syafi'i terutamanya, tawaf wada tu hukumnya wajib bagi seseorang yang nak meninggalkan Mekah melebihi 2 marhalah ataupun ke satu jarak yang membolehkannya tu jamak qasar. Apatah lagi tuan-tuan dan puan, kita tu nak meninggalkan kota Mekah dan si tahu bila kita nak datang balik. Jadi pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu menyatakan wajib dilakukan tawaf wada berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah madah, janganlah seseorang daripada kamu tu meninggalkan Mekah melainkan Baitullah itu adalah yang terakhir untuk dirinya. Maksudnya tawaf wada lah. Jadi hukum asalnya adalah wajib. Jika ditinggalkan atas sebab-sebab syar'i, tidak berdosa, cuma wajib membayar dam sikut kambing. Tetapi jika ditinggalkan tanpa ada sebab-sebab syar'i, hukumnya berdosa, wajib membayar dam sikut kambing. Okey, tuan-tuan dan puan, untuk musim pandemik tu ataupun musim wabak berjangkit yang masih lagi berlaku pada masa tu, ada beberapa situasi keadaan yang perlu diambil kira dalam pelaksanaan ibadat tawaf wada. Dalam muzakarah haji, tabung haji peringkat kebangsaan kali ke-37 yang berlangsung pada tahun 2020, kita telah memutuskan bahawa gugur kewajipan tawaf wada semasa berlakunya wabak berjangkit apabila kita berhadapan dengan halangan-halangan yang dikuatkuasakan oleh pihak tempatan. Maknanya jika ada halangan-halangan semasa kita nak melakukan tawaf wada tu, maka gugur kewajipan tawaf wada tersebut dan tidak wajib membayar dam. Halangan-halangan tu termasuklah halangan untuk memasuki kawasan tawaf yang memerlukan permit, ataupun barangkali kita tertakluk kepada waktu Masjidil Haram ya buka mengikut waktu-waktu yang tertentu. Ini adalah bentuk-bentuk halangan yang wujud pada musim-musim wabak berjangkit tu lah. Jadi dalam perbincangan muzakarah haji pada tahun 2020, pada asasnya kewajipan tawaf wada itu gugur dan tidak wajib dikenakan dam. Walau bagaimanapun, jika tuan-tuan dan puan masih juga rasa senang hati musim mula tawaf wada, nak mengucap selamat tinggal kepada Baitullah Al-Haram, kita tahu bila kita nak datang balik, boleh saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan kaifiat ataupun kaedah pelaksanaan tawaf wada kita sebelum kita meninggalkan Mekah pada esok hari. Itu sekadar jalan cadangan ajalah. Jalan cadangan, mungkin kita nak malah juga tawaf wada kita boleh melalui kaedah yang saya nyatakan tu. Boleh kita lakukan tawaf wada bersama keluarga masing-masing, mengikut kesesuaian masa masing-masing, dengan kaedah kita melakukan tawaf wada pada keliling yang besar. Sebab kita nak malah tawaf wada maki keliling kecil, kita mesti apply permit dan kita terpaksa maki ihram. Jadi mungkin kita si maki ihram, si ada permit, kita si dapat malah tawaf wada pada di dataran Kaabah ya. Jadi untuk kita apply permit, maki ihram semata-mata untuk kita malah tawaf wada ya, pada pandangan saya, hemat saya, silah sesuai. Kerana apa? Pihak kerajaan telah menetapkan bahawa dataran Kaabah khas untuk orang melakukan ibadat umrah. Jadi kita nak masuk juga, malah tawaf wada juga, tapi kita konon-kononnya kita makikan ihram. Ya, pada pandangan saya si sesuai lah. Ataupun dalam erti kata yang lain, kita tu ngakal. Maki permit umrah, masuk ke dalam dataran Kaabah, tapi untuk malah tawaf wada. Jadi kaedahnya
pada saya sibuk sampai kesial lah. Mun kita nak mula juga tawaf wada. Mun kita nak mula juga tawaf wada, saya cadangkan kita mula tawaf wada pada keliling yang besar. Di kawasan tempat solat yang mana pusingannya sangat besar, iaitu dalam binaan Masjidil Haram. Okey, memandangkan pusingan dalam binaan Masjidil Haram tu terlalu besar dan jaraknya pun terlalu jauh, dan ia akan mengambil masa yang lama untuk tuan-tuan dan puan menyelesaikan tawaf 7 keliling. Maka boleh saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan, mungkin kita nak mula juga tawaf wada dengan berjalan kaki, kita simak maki skuter. Boleh kita mula tawaf je dengan cara terputus-putus. Maknanya sit secara mualat lah. Mualat tu artinya berturut-turut 7 keliling. Mualat berturut-turut hukumnya sunat. Kita dapat mulahnya berturut-turut seperti macam kita mulah tawaf umrah sebelum tu. Ya dapatlah pahala sunat mulah tawaf secara mualat ataupun berturut-turut 7 keliling secara berterusan. Mungkin kita si dapat mualat ataupun si dapat melakukannya secara berterusan, secara berturut-turut, boleh dilakukan secara terputus-putus. Tawafnya akan tetap sah juga apabila melengkapi 7 keliling. Jadi oleh kerana itu, bolehlah saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan. Saya cadangkan pada tuan-tuan dan puan itu sekadar cadangan lah. Malam tu 22 hari bulan, tuan-tuan dan puan akan solat maghrib isyaknya kelak di dalam Masjidil Haram nak. Jadi mungkin malam tu maghrib boleh kita turun awal sikit. Maghrib kelak kita turun awal, masuk ke dalam Masjidil Haram. Kita mula tawaf wada kita sebelum solat maghrib, kira-kira 2 keliling. Jauh ya 2 kelilingnya, jauh. Selepas 2 keliling, rehat dulu. Kita rehat dulu, duduk solat maghrib. Duduk solat maghrib. Antara maghrib dan isyak, biasanya tuan-tuan dan puan mungkin si keluar dalam Masjidil Haramnya. Antara maghrib isyak memang masa yang diberi kelonggaran oleh pihak Masjidil Haram, jemaah boleh berada dalam masjid. Antara maghrib isyak ya, merasa masih gagah, boleh tuan-tuan dan puan sambung lagi tawaf 2 keliling. Sebelum maghrib 2, antara maghrib isyak 2 keliling dapat 4. Kemudian dah selesai 2 keliling selepas maghrib, kita duduk, rehat, iktikaf sekejap dalam Masjidil Haram, baca Quran kah. Kemudian solat isyak. Selepas solat isyak, ada ruang masa sikit untuk tuan-tuan dan puan sambung lagi tawaf ya. Pula lagi 2 keliling yang besar. Di sebelum maghrib 2, antara maghrib isyak 2, selepas isyak 2. Jadi total 6. Selepas selesai 6 pusingan, tuan-tuan dan puan balik ke hotel. Balik ke hotel, kita boleh makan, kita boleh rehat, kita boleh tidur, nyambung tidur kita malam tu kelak di hotel masing-masing. Okey. Esok hari subuh, macam biasa solat subuh di Masjidil Haram, perlu kita nyambung lagi 1 keliling. Kemudian solat zuhur esok 23 hari bulan. Selepas solat zuhur, bolehlah tuan-tuan dan puan, selepas solat zuhur tu bolehlah kita menyambung pusingan yang terakhir. Tawaf wada kita ya, yang last kali lah, pusingan yang terakhir boleh disambung selepas zuhur pada keesokan hari. Selepas selesai pusingan yang terakhir, keliling yang besar tadi, bolehlah tuan-tuan dan puan melakukan solat sunat tawaf, berdoa wada, selamat tinggal kepada Baitullah. Walaupun doanya akan ambil masa yang lama sikit kerana tuan-tuan dan puan akan meninggalkan kota Makkah. Bila selesai pusingan yang terakhir tu, esok selepas zuhur, tuan-tuan dan puan bolehlah balik ke hotel, makan tengah hari dulu. Lepas makan tengah hari, masuk ke bilik untuk urusan check out. Di bilik je kelak, tuan-tuan dan puan boleh mandi, boleh salin pakaian, boleh packing lagi, sambung packing saki-baki barang-barang yang belum dah selesai. Bila dah selesai semua packing, kita semua dah berkemas, dah kacak-kacak, dah cantik-cantik, tuan-tuan dan puan boleh turun ke Rebah untuk urusan check out. Dan dijangka esok pukul 4 petang, tuan-tuan dan puan akan mula berangkat menuju ke Jeddah. Dan di Jeddah kelak, tuan-tuan dan puan, kita akan bawa sedikit lawatan kepada tuan-tuan dan puan seperti yang saya maklumkan sebelum tu. Dan pada jam 10 malam, antara 10 malam ke 11 malam, kita mesti berada di airport Jeddah untuk urusan check-in, berangkat balik ke tanah air. So, ialah cadangan saya pada tuan-tuan dan puan untuk pelaksanaan tawaf wada kita pada hari tu, malam tu, sehingga ke esok.
Jadi bagi jemaah yang nak melah tawaf wada maki skuter, kita akan melah pusingan tawaf 7 keliling sekaligus. Biasanya skuter tu kita duduk relax semua apa. Kita akan melah tawaf wada sekaligus. Bagi yang nak melah maki skuter tu, boleh kita melah tawaf wada kita. Boleh kita melah tawaf wada kita pada keesokan hari 23 hari bulan sebelum solat Zuhur. Okey, sebelum solat Zuhur. Cuma nasihat saya mungkin tak nak melah tawaf wada sebelum solat Zuhur. Bila dah habis keliling 7 kelilingnya, kita masih tertakluk kepada adab-adab selepas tawaf wada. Okey. Apabila kita dah habis 7 keliling tawaf wada sebelum kita solat Zuhur, kita boleh solat sunat tawaf, kemudian berdoa wada walaupun demi masa yang lama. Bila dah selesai, kita kena terus pulang ke hotel. Jangan menunggu Zuhur di dalam Masjidil Haram. Hendaklah segera balik ke hotel. Zuhurnya kelak kita polah di hotel saja. Hotel saja. Jangan kita menunggu duduk lagi dalam Masjidil Haram. Jadi ya, bagi yang nak malah maki skuter lah, boleh kita polah esok sebelum solat Zuhur. Ataupun mungkin ada yang merancang mungkin kita malah tawaf wada maki skuter esok, yang malah sebelum Zuhur. Bila dah cukup 6 pusingan, stop dulu. Stop dulu, nunggu Zuhur. Sebelah skuter lah. Skuter siapa kita mbak ke debah. Nya di tingkat 2,5 ya. Kita parking skuter, nunggu Zuhur. Bila masuk waktu Zuhur, semain Zuhur. Lepas yang Zuhur, sambung lagi satu keliling maki skuter yang sama. Lepas selesai, malah solat sunat tawaf. Kemudian berdoa wada, baru kita pulang. Boleh juga dipolah dengan cara sedemikian. Okey, tuan-tuan dan puan-puan. Itu sekadar cadangan kepada tuan-tuan dan puan melakukan tawaf wada pada keesokan hari lah, esok ataupun malam tu. Bagi jemaah wanita yang sekarang tu sedang didatangi haid, yang tengah haid masa tu, kita si wajib melakukan tawaf wada, gugur kewajipan tawaf wada dan tidak dikenakan dam. Okey. Jadi yang sedang haid, kita si wajib melakukan tawaf wada, gugur kewajipan tawaf wada. Mungkin tak nak wada juga, nak sama tinggal juga pada Baitullah, bolehlah kita pergi ke pintu King Abdul Aziz berdepan dengan Clock Tower ya. Dari situ boleh nampak sikit bumbung Kaabah ya. Bolehlah kita baca doa wada selamat tinggal di situ lah. Mungkin kita nak membaca doa selamat tinggal, doa wada pada Baitullah, bolehlah setakat kita di luar masjid lah. Tapi untuk wanita tu, wanita haid, gugur kewajipan tawaf wada dan tidak dikenakan dam. Adapun bagi jemaah yang masa tu, mungkin ada dalam kalangan kita tu yang siapa sihat, sakit. Ada yang demam, ada yang batuk, ada yang kesihatan badan kita fit untuk mengolah tawaf wada. Nak mengolah tawaf wada, keliling besar, jalan kaki sit kabir. Nak maki skuter pun badan si nyaman, seram sejuk, siapa sihat gila. Okey. Bagi kes jemaah yang sakit, ada pengecualian dari sudut hukum syarak. Dikecualikan tawaf wada tu tidak dikenakan dam dan tidak berdosa bagi yang meninggalkannya apabila khawatir takut dirinya binasa. Dalam istilah hukum tu disebut takut dirinya binasa. Takut dirinya tu jadi lebih teruk sakit. Sakitnya lagi kata orang lagi makin teruk sakitnya kelak. Jadi kalau sekiranya ada yang sedang mengalami sakit masa tu, demam, batuk, sakit macam-macam, kita sibuk mengolah tawaf wada. Tidak berdosa dan tidak dikenakan dam. Kerana termasuk dalam pengecualian orang yang khawatir takut dirinya binasa. Okey. Jadi saya terus terang sembahdah dengan tuan-tuan dan puan, saya ada pengalaman jemaah haji yang sakit, tetapi melakukan tawaf wada akhirnya menyebabkan sakitnya lagi lebih teruk dan melarat. Akhirnya ialah keadaannya lagi teruk. Jadi dalam kes seperti ini, jemaah yang sakit tu, kita sakit, badan si nyaman, kata orang sengal-sengal, badan seram sejuk, sibuk kita mengolah tawaf wada. Lagipun tuan-tuan dan puan, kita telah berbincang dalam muzakarah haji peringkat kebangsaan kali ke-37 tahun 2020 ya. Kita telah berbincang pada musim wabak penyakit berjangkit tu, gugur kewajipan tawaf wada dan tidak dikenakan dam apabila kita tu tersekat dengan pihak berkuasa tempatan. Jadi masa tu pun kewajipan tawaf wada pun gugur kerana ada banyak sekatan-sekatan tu. Adapun saya memberi jalan kita molah tawaf wada tu sekadar jalan untuk kita nak molah juga. Jadi mu sakit sibuk molah. Mu sakit sibuk kita gagu turun ke Masjidil Haram nun, kerana kita ngambil kira je khawatir wabak berjangkit tu masih ada. Takut bila kondisi badan dah siap sihat,
campur lagi di depan orang ramai, takutlah sakit kita lagi melarat. Jadi mun sekiranya badan si bapa sihat, si buah malah tawafadak. Ya, nasihat saya lah. Jadi ia ajak sedikit pandangan saya mengenai hukum tawafadak. Jika tuan-tuan dan puan ada persoalan, ada kemuskilan mengenai tawafadak tu, boleh terus WhatsApp saya, call saya pun boleh. Anytime from now, saya bersedia bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan. Walaupun secara jasad saya tu saya dengan kita kini tu dah di KL, tapi saya bersedia menunggu apa-apa pertanyaan tuan-tuan dan puan berkenaan dengan tawafadak. Okey. Ia ajak daripada saya tentang tawafadak kita. Semoga tuan-tuan dan puan diberi kesihatan, keselamatan, ketenangan dalam melakukan ibadat tawafadak selepas tu kelak, insya-Allah. Dan semoga tuan-tuan dan puan dipermudahkan dalam perjalanan pulang kita kelak, dalam perjalanan balik sampai selamat ke tanah air kita pun, insya-Allah. Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.